Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Hari ini hari Ahad 31/1/2001. Kami baru saja selesai menjalani riadah rutin kami di sini. Inilah habit yang menyebabkan kami berada di sini setiap pagi. Hari ini saya akan berkongsi apa yang saya lakukan sekarang, perkongsian, sharing, ataupun berkongsi sedikit maklumat, ataupun kita kata komunikasi, ataupun komunikasi. Bagaimana kita berkongsi dengan orang. Komunikasi itu adalah perkongsian maklumat. Dua perkara, satu perkongsian, kedua maklumat. Yang penting bukan maklumat, cara perkongsian, sebab dia tertakluk kepada maklumat itu dapat diterima atau tidak. Bukan maklumat yang kita suka cakap, tetapi bagaimana orang boleh menerima. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya pun tak pasti tajuk saya ini disukai oleh tidak oleh orang mendengarnya atau melihat. Jadi perkongsian maklumat sebenarnya maklum malas. Sama ada orang mendengarnya faham atau sebaliknya. Kalau faham, maka tercapailah maklumat kita ingin berkongsi maklumat. Maklumat A sampaikan dan dipaham A. Tetapi kalau maklumat tidak disampaikan atau gagal disampaikan, tidak seperti yang kita cadangkan, dia gagal. Maka perkongsian itu gagal. Jadilah dikatakan communication breakdown. Banyaklah sebab-sebabnya. Tapi saya suka ambil sedikit daripada perkongsian maklumat ataupun maklum malas itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan dia berlaku. Ada 3 sebab. Pertama, kita yang bercakap dan mendengar suka padam, tidak peduli, terutamanya benda-benda yang kita tak suka. Kedua, kita yang bercakap, mendengar, kita selalu ubah fakta sebenarnya supaya mudah nak sebut, supaya dia lebih dramatik dan menarik. Ketiga, kita suka andaikan orang setuju dan sependapat dengan kita. Kalau saya katakan saya suka makanan ini kerana dia sedap, tidak seperti orang sangka. Orang berfikir berbeza. Jadi bila dikatakan maklum malas, ada satu perkara yang sangat penting, bukan penting lah, perlu diambil iktibar. Mendengar itu adalah apa yang tidak dikatakan orang. Kalau saya cakap isteri saya, ayah tak ada duit, dia kata ayah mesti ada duit, mesti menyembunyikan sesuatu. Itu fitrah. Kalau saya cakap anak saya jangan pergi, dia mungkin mendengar, kita marah dia, kita mungkin ada maksud lain. Jadi hearing what isn't said itu kadang-kadang kita selalu terlupa. Bila kita bercakap sesuatu, orang tak dengar pula apa kita cakap, orang akan buat tak besar. Kenapa? Sebab orang ini juga mempunyai fikiran, mencipta, mengandaikan, mengherot, mengubah, memadam apa kita cakap. Saya suka sebut bagaimana ramai orang politik dibuat tuduhan, dia tak jawab sepatah pun. Sebab kalau dia jawab, orang tak dengar apa dia cakap, orang akan faham apa yang dia tak cakap, jadi susah. Tapi sebaliknya, ada orang berputar-putar memberi penjelasan, sebenarnya dia cuba nak mengherot pemikiran. Tak berhenti-berhenti menjelaskan dia lebih hebat, sebenarnya dia tak menunjuk dia hebat, tak seperti orang lain. Jadi saya suka nak menasihatkan, mendengar apa yang tidak dikatakan ini, supaya kita melakukan 2 perkara. Pertama, bila orang bercakap,
kita diam dan fokus. Apa itu diam? Jangan kita nak berkongsi maklumat juga. Kita hanya mendengar. Kedua, bila orang bercakap, kita fokus. Apa itu fokus? Kita padam yang lain untuk tempoh tertentu untuk orang itu. Jangan bercakap, kita buka handset. Jangan bercakap, kita fikir lain. Memang kita akan tertinggal atau memberi kepahaman yang lain. Kedua, bila orang bercakap atau menulislah, pastikan kita jangan bawa emosi pandai kita. Kita jangan bawa, kita lebih tahu pada orang. Anak kalau bercakap, kita dah mula bercakap nak membetulkan dia, memang kita tak akan dengar cakap dia. Sebaliknya, kita nak dia mendengar kata kita. Jadi komunikasi itu adalah maklum balas, bukan maklumat itu. Dan sekarang ini saya nak kata komunikasi, mendengar itu adalah apa yang tidak disebut. Hati-hati. Kadang-kadang tak sedar, tapi kadang-kadang memang sedar pun, kan? Sindir, marah sindir cucu, marah menantu, sindir cucu, macam itulah kan. Jadi orang yang mendengar pun selalu begitu. Dia bukan dengar apa kita kata, tapi apa yang kita tidak kata. Mungkin kita bermaksud macam tu, mungkin tidak. Cukuplah pagi ni, panas ni. Gengga pun banyak pula. Semoga kita jumpa lagi minggu depan. Saya dan si saya say hi. Terima kasih. Assalamualaikum.